warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 12 akan membentangkan tajuk pemikiran rasionalisme dalam isu penolakan vaksin. Langkah 1. Definisi rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu kaedah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Bertentangan dengan empirisisme secara teorinya, ia menafikan pengalaman panca indera sebagai sumber pengetahuan. Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran alasan untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Rasionalisme mengukur bahawa daya intelek yang wujud secara semula jadi dalam diri manusia mampu mencari dan menanggapi kebenaran. Ia menganggap akal sebagai sumber tertinggi untuk mendapat kebenaran dan mencapai segala ilmu pengetahuan. Rasionalisme yang berasaskan nilai-nilai saintifik menolak adanya wahyu dan mukjizat atas anggapan bahawa kedua-dua benda ini dilihat tidak logik. Ukuran sama ada sesuatu itu saintifik atau tidak juga terletak pada sama ada ia logik ataupun tidak. Tokoh rasionalisme. Descartes merupakan tokoh utama dalam aliran pemikiran rasionalisme Eropah pada abad ke-17 yang kemudian disokong oleh Baruch Spinoza serta Gottfried Leibniz. Descartes berpendapat bahawa aliran rasionalisme adalah sumber pengetahuan yang dapat dipercayai menerusi akal fikiran. Ciri aliran pemikiran rasionalisme yang pertama mengutamakan penanggulan di dalam pemerolehan pengetahuan. Yang kedua, kepercayaan terhadap kekuatan akal budi. Dan yang ketiga, pengikutan aliran rasionalisme yakin bahawa kebenaran itu terletak pada idea yang muncul dari pemikiran individu dan bukannya berdasarkan pengalaman semata-mata dan dibuktikan secara logik akal. Langkah 2. Ciri-ciri khas yang mempengaruhi sesebuah masyarakat menyokong aliran pemikiran rasionalisme. Yang pertama, masyarakat lebih kepada tidak menerima arahan yang tidak diterima oleh logik akal. Contohnya, masyarakat tidak akan menerima dan mempercayai sesuatu perkara yang tidak logik akal sebelum ditafsir dan disahkan. Yang kedua, masyarakat didesak supaya peningkatan terhadap hak-hak mereka turut dilakukan berpegang kepada prinsip kesamarataan. Yang ketiga, kesedaran tentang ilmu pengetahuan dalam sesebuah masyarakat. Contohnya, kedatangan Islam ke rantau ini telah banyak memberi kesedaran dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat Melayu. Islam telah melahirkan semangat keilmuan di kalangan penduduknya untuk mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, teknologi merangkumi akal fikiran dan logik. Contohnya, kebanyakan perkara pada masa ini memerlukan penggunaan akal fikiran secara maksimum bagi mencapai sesuatu visi dan misi kemajuan pada zaman moden. Langkah 3. Ciri-ciri aliran pemikiran yang menjadi punca atau faktor yang menyebabkan sesuatu kumpulan menolak rasionalisme. Yang pertama, rasionalisme memecahkan perpaduan umat Islam melalui saluran politik. Contoh, dasar pecah dan perintah negara Islam dipecahkan kepada sempadan, wilayah, daerah dan sebagainya. Yang kedua, merenggangkan mereka yang kurang memahami ajaran Islam untuk menafikan Islam dengan mudah. Contoh, golongan Mu'tazilah, bangsa Wahabi dan sebagainya berjaya mengganggu umat Islam. Mereka saling membela ideologi mereka dengan pelbagai dalil dan hujah. Yang ketiga, hukum agama dibalikkan hanya kerana mengutamakan pemikiran logik. Contoh, rasionalisme menolak kewujudan wahyu dan mukjizat. Yang keempat, Immanuel Kant telah mengkritik fahaman rasionalisme yang hanya bergantung pada akal dan fikiran semata-mata yang menggunakan konsep a priori. Yang kelima, berpendapat Kant penggunaan akal rasio semata-mata dalam mendapatkan ilmu dan kebenaran adalah tidak tepat sama sekali. Dan yang terakhir, mementingkan subjek daripada objek. Contoh, perkara yang difikirkan daripada rasional akal sahaja yang boleh diterima tanpa perlu memerhatikan objek rasional dengan peka. Langkah 4. Ciri-ciri aliran pemikiran rasionalisme yang mempunyai persamaan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, membantu memahami dan mempraktikkan pemahaman yang rumit dan kompleks. Yang kedua, kesan rasionalisme terhadap sistem pendidikan telah membina sistem saintifik yang berasal dari manusia seperti ilmu matematik, astronomi dan biologi disusun berdasarkan logik. Dan yang terakhir, menambah ilmu pengetahuan dunia.
Langkah 5. Ciri-ciri khas aliran pemikiran rasionalisme yang mempengaruhi kemunduran dalam sistem sosial terhadap isu penolakan vaksin di dalam negara. Rasionalisme dan sistem sosial iaitu isu yang berkaitan dengan penolakan vaksin menunjukkan ciri pemikiran yang berpegang bahawa akal adalah kuasa tertinggi dalam mengenali hakikat sesuatu. Mereka menganggap akal manusia mampu untuk mengetahui apa sahaja. Hal ini menyebabkan mereka tidak percaya kepada kewujudan vaksin yang boleh mengurangkan gejala COVID-19. Pembangunan vaksin ialah perkara yang melibatkan sains dan teknologi perubatan, manakala proses vaksinasi merupakan satu fenomena sosial. Hal ini bermakna ahli masyarakat perlu diberikan keyakinan bahawa proses vaksinasi dijalankan adalah demi keselamatan dan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Bertentangan dengan pemikiran rasionalisme, ianya menekankan nilai kebenaran, kegunaan dan mempunyai logiknya sendiri. Mereka lebih percaya jika proses vaksin tersebut mempunyai bukti yang kukuh dan logik. Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Rasionalisme berasaskan nilai-nilai saintifik biasanya menolak adanya wahyu dan mukjizat. Ini kerana kedua-duanya dianggap tidak rasional. Oleh itu, dalam isu penolakan vaksin ini, selagi ianya tidak menunjukkan sebab yang kukuh yang boleh diterima oleh akal, selagi itulah golongan ini akan menolak vaksin tersebut. Langkah yang seterusnya, isu penolakan vaksin COVID-19. Apakah itu vaksin? Ia adalah sejenis vaksin yang boleh mencegah daripada jangkitan virus COVID-19 atau dikenali juga sebagai SARS-CoV-2 yang boleh menyebabkan coronavirus 2019 atau COVID-19. Mengapakah suntikan vaksin penting? COVID-19 adalah sejenis coronavirus yang boleh merebak dari manusia ke manusia melalui cecair pernafasan yang dijangkiti melalui persentuhan, batuk dan bersin. Dalam kebanyakan kes, ia adalah penyakit ringan, tetapi bagi sebilangan orang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan yang serius atau kematian. Vaksin berfungsi dengan melatih dan merangsang sistem daya tahan badan, iaitu sistem imuniti, untuk mengenali dan melawan virus dan bakteria yang tertentu dengan menghasilkan antibodi. Jika terdedah dengan jangkitan virus, badan sudah sedia untuk memusnahkan virus tersebut dan oleh yang demikian dapat mencegah penyakit. Adalah penting untuk mengambil vaksin kerana dengan vaksin yang efektif, anda dapat memperkuatkan sistem daya tahan badan anda dan akhirnya dapat mengawal dan menghentikan penularan virus dan melindungi masyarakat kita. Penentangan vaksin. Kenapa vaksin ditolak oleh masyarakat? Setelah penemuan vaksin COVID-19, ramai golongan masyarakat Malaysia yang menolak kewujudan dan kepentingan vaksin COVID-19 dengan munculnya golongan anti-vaksin. Golongan anti-vaksin bermaksud golongan masyarakat atau netizen yang menentang vaksin COVID-19 melalui sosial media. Langkah yang ke-8. Bijakan, amalan dan tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran falsafah dan dikaitkan dengan isu yang dibincangkan. Yang pertama, melalui kepercayaan pemikiran rasionalisme, manusia mampu mencari dan menganggapi sesuatu kebenaran. Berseru itu dengan isu semasa yang masih dibincangkan oleh pelbagai pihak seperti isu vaksinasi booster. Ramai masyarakat mempertahankan pandangan dan pemikiran masing-masing, sama ada untuk menerima maupun menolak vaksinasi booster. Hal ini kerana berdasarkan pelbagai kesan vaksinasi booster yang diterima oleh masyarakat. Manakala yang kedua, pemikiran masyarakat yang menolak vaksinasi booster terutamanya kepada golongan warga emas dan kanak-kanak adalah sangat wajar berdasarkan kesan serta pemikiran yang diterima oleh masyarakat. Hal ini kerana hanya kita sendiri yang boleh mempercayai maklumat berkaitan dengan kesan positif maupun negatif vaksinasi booster. Setelah itu, tindakan pemikiran rasionalisme ini adalah rasional dalam menyuarakan isu ini. Langkah yang ke-9. Cadangan untuk menambahbaikkan isu penolakan vaksin berdasarkan sama ada falsafah pendidikan kebangsaan atau rukun negara atau falsafah kesejahteraan. Yang pertama, mendedahkan kepentingan vaksin.
Mendedahkan kepentingan vaksin dapat meyakinkan lagi rakyat bahawa vaksin selamat dan tidak berbahaya. Dalam usaha menambahbaikkan isu ini, penerapan falsafah kesejahteraan perlu dijadikan rujukan utama kerana ia dapat melahirkan individu yang harmoni dan seimbang dan tidak mementingkan diri. Sebaliknya, orang yang mementingkan diri, sombong, tidak menghormati orang lain, belum tentu hidupnya harmoni. Sifat mementingkan diri dapat ditujukan kepada golongan yang menolak vaksin. Yang kedua, meningkatkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Apabila perpaduan dipertingkatkan, rakyat akan lebih terbuka untuk mengambil vaksin kerana perpaduan sangat penting bagi melahirkan masyarakat yang makmur. Falsafah sejahtera juga mencipta insan yang menyumbang kepada perpaduan serta keamanan keluarga, masyarakat dan negara. Rakyat akan hidup dengan aman makmur, sejahtera dan tenteram dengan adanya perpaduan dalam kalangan masyarakat. Langkah yang terakhir ataupun langkah yang ke-10, cara pelaksanaan. Dengan pelaksanaan kempen seperti kempen kesetaraan dapat dilaksanakan melalui media massa seperti televisyen, radio, surat khabar dan sebagainya. Kesannya, rakyat akan sedar betapa pentingnya vaksin. Falsafah pendidikan kebangsaan menjadi rujukan utama kerana falsafah dan kempen sama-sama dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan melahirkan negara dan keluarga yang makmur. Yang kedua, kerjasama pelbagai pihak. Kerjasama pelbagai pihak dalam menarik minat rakyat untuk mengambil vaksin akan menjadi lebih mudah dan pada masa yang sama dapat meningkatkan perpaduan rakyat. Penerapan falsafah sejahtera menjadi rujukan utama kerana ia juga mencipta insan yang menyumbang kepada perpaduan serta keamanan keluarga, masyarakat dan negara. Kerjasama pelbagai pihak berdasarkan kehendak falsafah sejahtera akan berjaya menarik minat rakyat untuk mengambil vaksin. Itu sahaja daripada grup kami, grup Roblah. Sekian, terima kasih.